tapi kerana secara online ini saya rasa tak ramai orang yang mengambil nota secara menulis, jadi kita teruskan secara, kalau awak nak print screen pun boleh. Okey, kita bermula dengan example 2 kerana example 1 tu yang tadi yang kita dah buat ada dalam nota sebenarnya. So jadi soalan dia adalah water at 20 degrees Celsius flow in a 30 centimeter wide rectangular channel at a depth of 10 centimeters and a flow rate of 80,000 centimeter cube per second. Estimate the Froude number and the Reynolds number. So kita dengan anggapan bahawa density of water sama dengan 1000 kg per meter padu, mu sama dengan 0.001. Yang ini anggapan lah, setengah. Dalam buku teks ada yang 0.00126, 163. So yang ini saya anggap je lah, ringkaskan kerana kita bukan nak fokus kepada kinematic viscosity, dynamic viscosity dan sebagainya. So kita anggap mu untuk air adalah 0.001 kg per meter second dan flow rate adalah 0.08 meter padu per second. Ini 0.08 meter padu per second ni adalah conversion daripada nilai ini, 80,000 cm cube per second. Okay. So sempat print screen, sebab saya rasa print screen tu tak susah. So kita pergi tengok jawapan. So ini adalah yang open channel yang kita ada. Lebarnya adalah 0.3, tinggi airnya adalah 0.1. So oleh itu Froude number dia, rumus dia adalah V. Ni velocity saya mungkin saya tersilap type. Dia patutnya V besar lah. So had laju V over square root GY. Had laju kita boleh cari berdasarkan dengan guna kadar alih. So W sama dengan Q per A. So sama juga dengan kita masukkan 0.8, 0.3, 0.1. So kita dapat 2.67 meter per second. So kemudian kita ingin mencari apakah square root GY. Kita masukkan nilai, kita boleh dapat 0.99 meter per second. And then kita bahagikan nilai tersebut 2.67 per 0.99, 2.697, dan dia adalah lebih besar daripada 1 membawa maksud. Dia berada di dalam range supercritical. Membawa maksud sekiranya kadar alih tersebut, kita tahu 0.08 meter padu per second, sekiranya dialirkan di dalam suatu saliran lebar 0.3 dan juga 0.1, aliran tersebut kita kata akan menjadi hydraulic jump. Itu yang dimaksudkan dengan pengiraan Froude number di sini. So saya teruskan dengan pengiraan Reynolds number. Yang ini saya rasa agak mudah. Kita telah buat banyak kali berkenaan dengan Reynolds number. So rumusnya adalah rho V RH over mu, di mana RH di sini adalah hydraulic radius. So kalau first kita kena kira hydraulic radius adalah cross section area bagi dengan weighted parameter. So kita masukkan semua nilai, kita dapat 0.06 dan kita boleh mengira Reynolds number adalah nilai ini, 160,200. So dia memberikan aliran yang turbulent. Okay, ini soalan ketiga. An earthquake near the Kenai Peninsula, Alaska, create a single tidal wave called tsunami that propagate southward across the Pacific Ocean. If the average ocean depth is 4 kilometers and a seawater density is 1025 kg per meter cube, estimate the time of arrival of this tsunami in Hilo, Hawaii. So ini saya ambil daripada soalan textbooks. So mana data yang perlu tu saya beri je.
So jarak daripada Kinai ke Hilo lebih kurang 4,480 km. Density for sea water lebih kurang 1,025 kg per meter padu. Dan awak kena faham oleh kerana walaupun cerita dia tentang tsunami dan sebagainya, dia adalah bergerak di lautan yang terbuka. Maksudnya permukaan cecair adalah bersentuhan ataupun adalah tekanan atmosfera. Oleh itu yang dimensionless number yang kita gunakan adalah Froude number, bukan Reynolds number. Okay, Froude number adalah V over square root GY. Okay, tetapi dalam soalan dia ingin minta apakah estimate the time of arrival. Jadi apa yang boleh kita buat? Okay. So apa yang boleh kita buat ialah kita tukar velocity yang ada di sini, kita tukar kepada distance over time. So jadi setelah ini kita boleh rearrange equation. Froude number akan menjadi distance over time didarabkan dengan 1 over gy. Ini bukan x darab. Ni PA saya yang buatkan type ni. Okay, so ni adalah darab. So dengan anggapan nilai Froude number sama dengan 1 pada permukaan laut. So yang ini kita kata anggapan yang paling common dibuat. Pada permukaan sesuatu cecair, kita anggap bahawa Froude number dia adalah sama dengan 1. So jadi untuk memudahkan pengiraan, pada ketika Froude number sama dengan 1, kita boleh dapat time sama juga dengan distance over square root gy. 4480 darabkan dengan 1000. So kerana apa? Diberi dalam nilai kilometer. Masukkan nilai gravity dan masukkan nilai y. Y adalah average nilai. Dia cakap kat sini, the average ocean depth is 4 km. So jadi kita anggap nilai y adalah sama dengan 4,000 meter. Dan kita dapat bahawa time adalah 22 saat 22,615 saat. Maksudnya sekitar waktu itu tsunami baru sampai ke Hawaii. Okey ke? Sempat ke untuk awak print screen? Sempat. Okey. So kita pergi kepada soalan 4. Okay, soalan 4 kita kata a rectangular channel is 2 meter wide and contain 3 meter depth. 3 meter deep. If the slope is 0.85 degree and the lining is corrugated metal, estimate the discharge for uniform flow. So maksudnya estimate the discharge here kat sini adalah nilai Q. So dia bukanlah sekadar Q sama dengan AV. So kita kena menggunakan sama ada Chezy ataupun Manning equation. Tapi silibus kita fokus kepada Manning equation. Jadi apa yang perlu kita buat ialah ini. So corrugated metal yang ini semua kita boleh tengok berdasarkan table. So saya beri nilai N adalah 0.022. So daripada Manning equation kita kena tengok sama ada dia British ataupun SI unit. Kita dapati bahawa dia adalah SI unit. Oleh itu kita pakai 1/N AR kuasa 2/3 S kuasa 1/2. So kita perlu untuk mencari hydraulic radius dan awak pun faham untuk mencari hydraulic radius. Ni 3 darab 2 3 darab 2. Oleh itu kita dapat hydraulic radius sama dengan 0.75. Kemudian kita boleh mengira kadar alir dengan menggunakan rumus di atas. Kita masukkan semua sekali nilai yang kita dapat. Dan diberi awak tangent tu tadi 0.85. Diberi awak slope is 0.85 degree. Jadi apa yang awak kena buat dengan 85 degree itu ialah awak kena gunakan rumus tangent. Kerana diberi dalam bentuk degree. Okay. Yang ini saya harap awak dapat tengok balik nota yang kita belajar pagi tadi. So kita ada buat anggapan bahawa S sama dengan tangent theta. So jadi S adalah tangent theta. So theta angle dia adalah 0.85 degree. So awak masukkan nilai tersebut dalam keadaan tangent.
So tekan kalkulator 0.85 tangent, berapa nilai dia, dapat sekitar 0.0148. Dan kalau kita selesaikan, insyaAllah kita boleh dapat Q sama dengan 27.422 meter padu per second. Okey, ni soalan seterusnya. Okey, so kita ada trapezium as shown below is made of brickwork and slope at 1 to 500. Determine the flow rate if the normal depth is 80 centimeters. Determine the normal depth for which the flow rate will be 8 meter cube per second. Let the surface be clean earth which eroded if V exceed 1.5 meter per second. So what is the maximum depth to avoid erosion? Okay, so pertama dia nak mencari apakah flow rate sekiranya kedalaman ada dalam 80 cm. So straightforward. Kemudian dia minta kita untuk mencari apakah normal depth sekiranya flow rate adalah 8 meter padu per second. Okay. Yang ketiga, dia kata dengan anggapan ini adalah clean earth, maksudnya tanah aja, yang akan eroded, maksudnya yang akan terhakis sekiranya had laju melebihi 1.5 meter. So jadi soalan dia, apakah kedalaman yang paling maksimum? What is the maximum depth yang kita boleh allow open channel ini berfungsi untuk mengelakkan daripada erosion berlaku, maksudnya daripada hakisan berlaku. Okey, ini untuk soalan nombor 3. Okay, ini sebab banyak saya tunjuk separuh-separuh lah. Okay. So kita pergi kepada soalan nombor 1 dulu. Kita pergi flow rate. So diberi dalam soalan normal depth 0.8, slope 1 nisbah 500. So maksudnya 1/500, lebih kurang 0.002. Brickwood punya N ialah 0.015 dan kita menggunakan Manning equation seperti ini. Okay, boleh awak ambil print screen dulu. So kemudian apa yang perlu awak buat, by hook or by crook? Okay, by hook or by crook awak kena dapatkan apakah area untuk trapezium tersebut dan apakah weighted parameter. So yang ini kita kata, yang saya punya rumus ni, cot theta cosec 30 ni adalah rumus daripada buku teks. Okay, sekiranya awak tak nak menggunakan, awak tak ingat rumus untuk buku teks, so awak kena buat secara manual. Maksudnya kita lukis bentuk trapezium yang kita ada. Kita ketahui bahawa di sini adalah 30 darjah. So kalau sini adalah 2 meter, so awak gunakanlah trigonometri, sin ke, cos ke, tangent ke, awak boleh dapat nilai panjang ini. So kalau dapat nilai panjang ini, dapat tinggi ini, mungkin boleh dapat hipotenus. Okay, so then awak kira lah. Kalau nak mudah, kira luas segi 4 campurkan dengan luas segitiga kanan dan segitiga kiri. Okay, parameter campurkan nilai ini, yang rata bawah dan juga yang atas. Okay, so boleh So maknanya saya tunjuk ni aje lah. Okay, untuk mengira hydraulic radius, dia adalah A over WP, weighted parameter. So oleh itu, kalau kita selesaikan, kita boleh dapat hydraulic radius dia adalah 0.5212. So kemudian sekiranya kita mengira kadar alir, kita masukkan Manning equation, kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat bahawa Q sama dengan 5.23 meter padu per second. Okay, kita pergi kepada normal depth. Okay. So kemudian diberi flow rate adalah 8 meter padu per second. Kadar alir ini adalah rumus Manning equation. Jadi apa yang membebankan di sini ialah kita ada nilai yang agak sukar dicari, iaitu nilai hydraulic radius dan juga nilai cross section area. Kerana apa?
dengan anggapan bahawa ketinggian ini adalah sama dengan Y. So jadi awak terpaksa apa nama tu, yang ini untuk soalan pertama dia beri awak normal depth dia 80 cm, maksudnya Y sama dengan 80 cm. Untuk soalan yang kedua diberi awak kadar alir tetapi tidak diberi nilai Y. So jadi kita anggap bahawa ketinggian air adalah Y. Oleh itu kita by hook or by crook awak kena buat equation berkenaan dengan luas cross sectional area ini. Contohnya kalau tinggi dia Y, so lebar dia 2, so luas kawasan yang berkotak ni adalah 2Y, dan seterusnya awak perlu cari yang lain. So cuma diringkaskan di dalam textbook, dia terus saja diberi rumus. Okay, dan kod theta ni semua, cara penyelesaian dia ialah kita tahu dia adalah 30 darjah. So jadi awak tekan kalkulator 30 cot berapa, 30 cosec berapa, dan awak masukkan dalam equation ini. Okay, dan andai kata kita buat penyelesaian berdasarkan dengan Excel, so insyaAllah awak boleh dapat nilai Y adalah sekitar 0.993 meter. So yang ini saya harapkan kalau dalam kelas face to face, saya akan suruh student untuk buat semula tetapi menggunakan equation yang mereka buat sendiri. Maksudnya tidak, kerana equation ini kita kata terlalu asing, jarang kita guna cot, kita guna sin dan cos saja. So jadi kat sini apa yang perlu awak buat, awak kena buat satu-satu. Okay, kalau ini 30 darjah, okay, ketinggian ini Y, so panjang sini berapa Y. So kalau panjang sini berapa Y, panjang sini berapa Y, ataupun sin, kita kata kita tahu tinggi Y, kita boleh tahu tangent. Kalau kita nak sini 30 darjah sama dengan 30 darjah di sini, so kita boleh menggunakan cos. So awak kira cos 30 tahu, nilai Y still unknown. Saya rasa awak boleh buat. Okay, sekarang kita lihat maximum depth. Okay, kita diberi dalam soalan, dia kata permukaan adalah clean earth, N dia adalah 0.022, had laju maksimum yang digunakan adalah 1.5 meter per second. Ini adalah rumus Manning equation. So oleh itu apa yang kita buat, kita rearrange rumus ini kerana ia minta untuk mencari nilai nak mencari nilai Y. So kita masukkan lagi equation berdasarkan yang atas dan kita play around, maksudnya V kita dah tahu 1.5, kita masukkan nilai yang lain. So kita boleh dapat anggaran kasar sekitar 1.025 meter. Kerana pada ketika Y sama dengan 1, had laju dia adalah 1.48 meter. Jadi kalau awak buat trial and error, cuba jaya, so kita dapati bahawa sekitar 1.025 meter, nilai had laju adalah 1.025 meter, nilai had laju adalah menjadi 1.5 meter. Okay, boleh ke? So yang untuk soalan yang ini saya harap awak dapat kena berlatih sikit lah. Doktor, ini method untuk soalan ujian ke? Lebih kurang lah. Kalau final exam pun sama ke doktor? Dia ginilah. Untuk sampai soalan ujian, lebih kurang saya akan ambil sampai sini lah. Soalan ujian sampai sini. Kerana ini kita kata first half, kita belajar cuma just velocity, kadar alir kan. Untuk soalan final, saya akan ambil soalan hydraulic jump. Ni soalan hydraulic jump. Boleh ke? Okay, doktor. Okey. Okay, sebab hydraulic jump ni penyelesaian dia panjang. So jadi kita saya akan letak untuk soalan final. Untuk soalan test, saya akan ambil sampai sinilah. Dan juga apa-apa yang berkaitan dengan nota. Kerana yang nota itu kita kata lebih straightforward. Pengiraan dia agak straightforward. Tapi saya masih lagi tidak mengeluarkan hydraulic jump dalam test 1. Dia akan lebih kepada yang inilah, try and error dengan yang ini.
Okey, boleh ke? Okey. Boleh kata? Okey. So kita pergi kepada okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya, dan ini adalah soalan berkenaan dengan hydraulic jump lah. Okey, dia kata consider the flow under the sluice gate. So if Y1, ini Y1 equal to 10 feet. Okey. Oh, ini saya pakai feet ke? Okey, dia actually sama je. So dia okey. Tak apalah, ni kita gravity je yang berubah. Gravity jawab pakai 32.2. Okay, so dengan anggapan Y1 sama dengan 10 feet and all losses are neglected except the dissipation in the jump. So maksudnya losses dia bergerak, bergeser dengan pintu dan sebagainya, itu kita tak ambil peduli, kecuali kata dia except the dissipation in the jump, apa yang berlaku di dalam hydraulic jump. Kerana sifatnya ialah selepas hydraulic jump, air akan boleh mengalir dengan perlahan semula. Dan kita lihat bahawa hydraulic jump ini seolah-olah resistant. Maksudnya akan berlaku pengurangan tenaga. Okay, tenaga ditukar kepada bentuk yang lebih lain di dalam hydraulic jump kerana dia ada turbulent, dan tenaga akan menjadi sedikit perlahan selepas hydraulic jump. Okay, soalan dia calculate Y2, maksudnya ketinggian air pada sluice gate sebelum hydraulic jump berlaku, dan Y3, maknanya ketinggian hydraulic jump yang berlaku itu. And the percentage of dissipation, and sketch the flow to scale with EGL included. Ni tak payahlah, ni bukan. Sketch the flow to scale with EGL included ni tak ada dalam soalan. Okay. So soalan dia, the channel is horizontal and wide. Betul? Ya. Yeah. EGL tu apa maksudnya? Itu EGL ni energy grade line. Energy grade, GRADE. Ni dekat Flick 1 ada belajar ni, EGL. Oh, okey. Okey. Dia EGL dengan EHL kot, energy hydraulic line dengan energy grade line. Okey. Okey, yang itu kita tak belajar lah. Yang itu saya buang lagi. Sebab tadi kita dah masuk energy sama dengan Bernoulli equation. Okey, nanti line tu ada lagi, tapi yang ni kita tinggalkan. Saya tak masuk. Soalan saya copy je lah. Nanti saya edit balik soalan. Okey, so boleh nampak Okey, saya harap awak dapat snapshot dulu. Awak dapat print screen. Soalan saya rasa ada dalam website kan? Ada. Okey, senang. Okey. Tapi answer ni awak kena awak kena salin sendiri ni seolah-olahnya. Okey. So ini jawapan dia. Okey, jawapan dia first kali maknanya kita tandalah. Kalau Y1 tu maksudnya 0.1, kalau Y2 tu 0.2, kalau Y3 tu 0.3. Dan kita tahu dalam gambar dekat sini akan ada hydraulic jump. So bila ada hydraulic jump ni, awak hanya berfikir keadaan before hydraulic jump and after hydraulic jump. Itu cara berfikir menyelesaikan masalah yang ada hydraulic jump ni. Okey, kerana apa? Trik dia ialah tenaga pada after hydraulic jump ni tidak sama dengan before hydraulic jump. So dia akan ada pengiraan khas dia. Okay, boleh? Okay, so kita tengok. Pertama, macam Bernoulli equation. Okay, saya rasa awak ingat lagi Bernoulli equation. Bernoulli equation ni kita kata adalah reflect terhadap tenaga dan dia adalah constant. Maksudnya di mana-mana sahaja di atas streamline yang sama, jumlah tenaga adalah sama. Oleh itu sama juga kita kata tenaga pada satu akan mengalir dan total tenaga pada dua juga akan sama dengan tenaga pada satu. Tenaga satu dengan tenaga dua. Jadi rumus tenaga dia apa? Sama juga adalah Y campur V square over 2G. Yang ini saya dah terangkan tadi, dia keluar daripada Bernoulli equation. Cuma kita tak ada pressure, so pressure kita anggap sama dengan kosong. Atmospheric pressure, so dia ringkas seperti ini. So pada poin 1, pada poin 1, Y1 V1 square. Pada poin 2, Y2 V2 square 2G. Okay. So kemudian pada poin 1 dia beri
10 feet, kita masukkan Y adalah 10 feet. Velocity pun dia dah beri 2 feet per second, kita masukkan 2. Cuma sekiranya awak mengira dengan menggunakan British unit, gravity awak kena ubah. Jangan guna 9.81, gunalah 32.2. Itu adalah common value untuk gravity dalam British unit. Okay, walaupun mungkin awak kata 9.81 meter per second tu, convertkan kepada kaki mungkin dapat 31.8 ke apa, asalnya orang ambil 32.2. Okay. So Y2 masih lagi unknown dan had laju pada 2 juga unknown. So kita biarkan. So kita faham sekiranya kita ada 2 unknown, cara mudah untuk kita selesaikan masalah, kita kena cari lagi satu equation, then kita buat persamaan serentak. Okay, so tujuan dia sekarang ni, kita kata kita cuba create another equation supaya kita boleh buat persamaan serentak. So equation apa yang kita nak ambil? Okay, kita kata salah satu perkara lagi yang constant selain daripada tenaga adalah flow rate. Jadi kita anggap bahawa kadar alir pada point 1 masih lagi sama dengan kadar alir pada 2. Cuma masalahnya rumus untuk kadar alir ni macam biasa, AV A1 V1 sama dengan A2 V2. Cuma masalahnya ialah kita mungkin tahu ketinggian, maknanya Y1 Y2, tetapi kita tidak tahu lebar, width. Okay, dalam keadaan sekiranya dia kata tidak tahu, awak boleh anggap bahawa lebar adalah constant. So kalau lebar adalah constant, bermaksud A ni sama dengan A1 sama dengan Y1 lebar. A2 sama dengan Y2 lebar. Jadi oleh kerana lebar di sebelah kiri dengan lebar di sebelah kanan adalah sama, oleh itu kita boleh cancel out. So rumus untuk kadar alir akan menjadi Y1 V1 sama dengan Y2 V2. So kita masukkan Y1 ni 10 kaki, V1 ni 2 kaki per second, Y2 V2 masih lagi unknown. Okay, oleh itu kita kata kita telah ada 2 equation dan kita boleh mencari nilai A2, kita boleh mencari nilai V2 dan kita boleh mencari nilai Y2. Okay, boleh dapat So jadi oleh itu kita kata kita buatlah V2 sama dengan 20 per Y2. So yang ni saya teruskan aja lah. Okay, kita masukkan dalam equation yang pertama tadi. So kita boleh selesaikan, kita mungkin dapat satu equation yang agak complicated nak selesaikan. So kita menggunakan trial and error. So saya menggunakan Excel. So saya boleh dapat Y2 sama dengan 0.820 kaki. Once kita dapat Y2, kita masukkan dengan rumus 20 per Y2, kita boleh dapat hal laju adalah 24.4 kaki per second. Okay, boleh nampak ke? Okay, kita kata pertama yang awak kena faham, energi akan berubah selepas ia melalui hydraulic jump. So tetapi energi yang group ataupun semua energi sebelum hydraulic jump ataupun energi yang selepas hydraulic jump masih lagi constant. Maksud dia, semua tenaga dekat belakang ni adalah sama. Okay, tetapi dan sama juga kalau kita ada point 3, point 4, point 5, point 6, semua tenaga kat belakang ni adalah constant dalam grup ni. Tetapi tenaga sini tak sama dengan tenaga di sebelah ini kerana dia telah melalui hydraulic jump. Okay. So jadi maknanya kita menggunakan either energy dan juga kadar alir, kita buat 2 equation, kita buat persamaan serentak, kita boleh dapat nilai Y dan juga nilai had laju. Okay, so yang ini rumus. Dan ini saya harap awak dapat snapshot semua. Siapa yang snapshot tu nak bagi kawan, berilah. Tapi maksudnya saya tak upload yang ini dalam website. Okay. Di dalam hydraulic jump, okay, kita kata akan berlaku resistance menyebabkan berlaku pengurangan tenaga ataupun tenaga dipindahkan ke dalam bentuk yang lain. Oleh itu, sekiranya berlaku hydraulic jump, kita rumus yang selalu kita gunakan adalah ini. So, rumus ini diharapkan awak ingat.
Kerana saya rasa dia lebih mudah untuk kita belajar hydraulic jump dengan soalan, kerana saya boleh limitkan soalan mana yang keluar, yang masuk silibus atau tidak. Kalau tak, ada beberapa perkara yang kita kena dirah daripada awal. Okay. Okay, so setengah buku dia akan gunakan rumus 2Y2Y1, tolak 1 campur seterusnya. So yang ini saya ubah, saya letakkan negatif 1 ni di belakang supaya maknanya tiada kemungkinan untuk silap lah kat depan ni negatif. Okay, boleh Okay. So lagi satu, penggunaan rumus ini dia adalah reversible. Dia boleh berubah, bertukar. Yang dikatakan berubah ialah awak boleh gunakan. Ni adalah 2Y2Y1 dan ini FR1 kan. So maknanya float number ni dia relate dengan yang bawah. Dia nanti boleh berubah, awak boleh guna 2Y1 per Y2, 8 float number 2. Okay. Dia macam Bernoulli. Bernoulli equation kita kata 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4. So kita boleh 3 boleh sama dengan 1. Dia macam gitu. Okay, boleh So jadi tapi untuk nanti contoh yang akan datang kita akan nampak lah contoh dia guna terbalik. Buat masa sekarang, apa yang penting awak dapat hafal rumus ini. Okay, yang ini saya besarkan lagi supaya maknanya awak tidak ada kesilapan dalam ambil rumus. Okay, boleh ke? Okay, so saya harapkan awak dapat ambil rumus ini. Okay, so tetapi ini adalah rumus yang terlalu general. Maksudnya rumus utama. Memang dia tulis Y2, Y1 kerana dia hanya prefer Y1 adalah before hydraulic jump dan Y2 adalah after hydraulic jump. Tetapi di dalam keadaan kita kata dalam keadaan kita dapati bahawa before hydraulic jump adalah 0.2 dan after hydraulic jump adalah 0.3. Oleh itu rumus tersebut kita kena rearrange dan kita tulis seperti ini. Okay, maknanya dalam kes ini kita akan menulis 2Y3 ni after 2Y3 over Y2 sama dengan 1 campur 8 float number 2 kuasa 2 dalam kurungan punca 1/2. So punca setengah ni adalah 1 campur 8 float number 2 kuasa 2 dan ditolakkan dengan 1. Oleh itu kita perlu mencari apakah nilai float number. Float number ni ini rumus dia. So kita masukkan V nombor 2, V2 24.4 punca G dan Y. Awak kena ingat kita mengira berdasarkan British unit. Oleh itu gravity adalah 32.2. Y2 kita dapat daripada pengiraan sebelumnya 0.820. Oleh itu kita dapat float number 4.75. Kita masukkan dalam rumus, kita boleh dapat. Kita masukkan dalam rumus, kita boleh dapat Y3 sama dengan 5.11 kaki. Okay. So kemudian kita boleh mengira tenaga pada 2. So tenaga pada 2 kita boleh mengira sama juga dengan E2 Y2 campur V square over 2G. So kita masukkan semua nilai. So kita boleh dapat E2 adalah 10.06 kaki. Okey, yang ini, pengiraan ini adalah berdasarkan pengiraan kita yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita dah dapat nilai nilai V2, nilai Y2. So kita akan guna nilai itu, kita dapat 10.06 kaki. Okey, so yang ini kita dapat. Okey, so kemudian kita mengira tenaga yang berlaku pada 3. So kita menggunakan idea. Pertama adalah rumus untuk 3. So E3 sama dengan Y3 campur V3 kuasa 2 per 2G. Okay, kita menggunakan idea flow rate.
Oleh itu Y1 sama dengan V1 sama dengan Y3 V3. So kita masukkan semua nilai, kita boleh dapati bahawa nilai had laju di sini sama juga dengan 3.912 kaki per second. So seperti yang saya kata tadi, sepatutnya before hydraulic dan after hydraulic ni tak boleh bercampur. Tetapi di sini awak kena faham. Ni. Tenaga yang semua tenaga before hydraulic jump tidak akan sama dengan semua tenaga after hydraulic jump. Tetapi kadar alih masih lagi sama. Tenaga tak sama, tetapi kadar alih masih lagi sama. Kerana Q sama dengan AV adalah sesuai untuk incompressible flow. Okay. Kecuali lah kalau ada air yang meruap menjadi gas, baru dia tak sama. So keadaan itu tidak berlaku. Kita kata air tetap mengalir daripada before hydraulic jump dan after hydraulic jump. So oleh itu kita kata kita boleh compare kadar alih sebelum hydraulic jump dengan after hydraulic jump. Tetapi kita tidak boleh compare energi pada before hydraulic jump dengan energi after hydraulic jump. So, kita kata kita menggunakan kadar alih Y1 V1, Y3 V3. So, awak boleh dapat V3 sama dengan 3.912 kaki per second. So, kita pun dah tahu apa nama tu, V3. So, kita masukkan nilai. So, E3, V3, okey. Y3 dah keluar ke tadi? Okey. Di sini dengan menggunakan rumus front number, so kita dah dapat Y3. Oleh itu tenaga untuk tenaga untuk E3 kita boleh kira dengan rumus tenaga. Y3 kita telah dapat 5.11, V3 kita dapat 3.9. Kita masukkan, kita boleh dapat tenaga pada E3 sama dengan 5.348 kaki. So awak dapati bahawa tenaga E3 tak sama dengan tenaga E2. Kerana apa? Ada kehilangan tenaga, ataupun dengan lebih mudah kita kata hydraulic jump tu adalah losses kepada aliran. Jadi tenaga yang dimiliki oleh cecair akan berkurangan disebabkan berlakunya hydraulic jump. Okay, so sekarang soalan dia nak dissipation ataupun dia nak apakah peratusan tenaga yang hilang. So jadi apa yang boleh kita kira ialah kita comparekan E2 dengan E3, kita dapati bahawa E3 5348 kaki, E2 10.06. Oleh itu kehilangan tenaga sama dengan 10 tolak 5 dapat 4.712 kaki. Oleh itu kita kata perubahan tenaga sama juga dengan 4.712 bahagikan dengan 10.06 darab 100, so adalah 46.8%. Okey. Ini perubahan tenaga yang kita kira berdasarkan step by step ataupun berdasarkan rumus yang kita ada. Okey, dan yang ini saya beri rumus sahaja, so kita tidak kepada derivation rumus. Dan sekiranya awak buka textbook dan sebagainya, mungkin awak akan jumpa rumus ini, rumus untuk energy losses. So rumus untuk energy losses Y3 tolak Y2 kuasa 3 per 4Y2 Y3, dan kalau awak masukkan semua nilai, awak dapati bahawa tenaga yang hilang ialah 4.712 kaki, sama dengan jawapan yang kita kira berdasarkan pengiraan di atas. Okay, cuma saya suka pengiraan di atas kerana dia agak mudah, tidak melibatkan penggunaan rumus yang terlalu banyak. Maksudnya rumus yang tak pernah kita jumpa dalam fluid 1, fluid 2. Cuma rumus berkenaan dengan Froude number tu aja awak kena ingat kerana dia agak baharu. Okey, saya berhasrat untuk berhenti di sini. So macam mana, okey ke? Sempat ke untuk snap nota semua sekali?
Sempat Prof, sempat. Okey, so kalau gitu saya memang maknanya okey lah. Alhamdulillah sempat. Okey. Nanti Okey, tolong kalau- share dalam group kan. Apa? Nanti tolong share dalam group. Ada yang dah sempat nak snack tu. Okey, itu awak share, awak minta kawan awak lah Saya dah cakap tadi apa nama tu. Kita bukan saya tak nak lah, sebab saya kata at least kena ada effort sendiri. Mungkin awak perlu salin balik cantik semua sekali, kerana matematik ni bukan untuk dibaca. Matematik ni untuk kita gerakkan. So jadi bagi mereka yang sempat snapshot semua sekali tu boleh share lah. Saya tak kisah nanti. Cuma maksudnya sedikit effort daripada pelajar lah. Okay, saya share semua sekali. Okay, saya berhasrat untuk tamatkan di sini. Okay. So cuma minggu depan ni macam mana? Kalau kita mula awal sikit. Bukan minggu depan lah, next week lah. Boleh betul. 7 November tu saya 7 November saya akan ulang lagi di dalam WhatsApp group. Saya akan ingatkan. Dan insya-Allah lah mana yang saya record ni saya akan upload dalam YouTube channel saya. Nanti saya beritahu awak semua sekali supaya awak boleh ulang balik berkenaan ini. So ada apa-apa soalan? Okay, Doktor, thank you. Okay. So kalau tak ada saya ucapkan terima kasih. So insya-Allah kita next meeting apa nanti